عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah kita yang terakhir yang lalu kita berhenti pada setakat tajuk jenis-jenis bersuci dan kita telah bicarakan tajuk kecil benda-benda najis. Benda-benda najis yang pertamanya adalah arak dan semua cecair yang memabukkan. Jadi kita berhenti pada tajuk arak dan semua cecair yang memabukkan, iaitu firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jadi kita berhenti setakat itu. Pada malam ini kita sambung tajuk kecil yang kedua, iaitu anjing dan babi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Apabila bekas seseorang kamu dijilat oleh anjing, maka sucikanlah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, dan basuhan pertama itu hendaklah dengan tanah, yakni air yang dicampurkan dengan tanah. Baik, maka dalam pengajian kita ini, sebagaimana yang kita sebut berulang kali, pengajian teks pengajian kita ini adalah disusun oleh Syekh Mustafa Al-Khil, Syekh Mustafa Bura dan Ali Asyarbaji yang merupakan ulama dalam mazhab Syafi'i, dan pengajian kita juga adalah pengajian Al-Fiqhul Manhaji, fiqh berdasarkan kepada manhaj mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing dan babi ini adalah najis. Anjing dan babi adalah najis. Maka dalilnya diambil daripada hadis yang kita baca sebentar tadi, hadis Imam Muslim, iaitu apabila anjing itu dijilat bekas makanan, maka perintah daripada Nabi adalah supaya kita basuh 7 kali, yang mana dalam hadis yang kita belajar pada malam ini, basuhan kali pertama itu dengan menggunakan tanah. Maka manhaj ataupun metodologi yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i, salah satunya ialah dia menggunakan qiyas. Satu lagi ialah manhaj Imam Syafi'i didirikan di atas manhaj ihtiyat, yakni precaution, berhati-hati. Jadi apabila hadis ni dia cerita bahawa anjing itu bila dia jilat bekas makanan, bila Nabi perintah suruh basuh, itu maknanya apa? Kan? Nabi suruh basuh, maknanya apa? Dan basuh itu bukan basuh seperti mana najis mutawassitah, bukan seperti najis pertengahan, najis biasa, tetapi perintah ataupun arahan daripada Nabi itu ialah basuh sebanyak 7 kali. Maka kerana itu dalam mazhab Imam Syafi'i, itu adalah dalil yang menunjukkan bahawa air liur anjing itu adalah najis.
kalau itu bukan najis, sudah tentu Nabi tidak memerintahkan kepada kita agar membasuhnya. Jadi bila Nabi suruh basuh, itu adalah tanda bahawa air liur najis itu, air liur anjing itu adalah najis. Walaupun Nabi tak sebut air liur itu adalah najis, Nabi tak sebut. Nabi kata basuh 7 kali. Jadi disitulah antara punca berlaku perbezaan pendapat ulama di antara mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab lain. Baik. Jadi kenapa berlaku perbezaan pendapat? Antaranya, sedang hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam mazhab Imam Hanafi umpamanya, dalam masalah anjing ini, para ulama terbahagi kepada 3 mazhab, terbahagi kepada 3 kelompok dalam masalah anjing. Yang pertamanya adalah, adakah anjing itu najis? Adakah anjing itu najis? Ataupun anjing itu adalah satu binatang yang suci? Itu antara isu yang dibincangkan oleh para ulama mazhab. Antaranya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang dikatakan najis adalah air liur dan kotoran dia sahaja. Itu dalam mazhab Hanafi. Air liur anjing adalah najis, dan najis anjing itu adalah najis, kan? Mana dia punya kotoran dia tu, taik dia tu adalah najis. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Manakala anggota bahagian lain pada tubuh anjing itu tidak dihukum najis dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Maknanya bulu anjing ataupun kulit anjing itu tidak dihukum sebagai najis. Jadi kalau tuan-tuan memakai satu-satu pakaian, katalah ada kasut ke apa ke pakaian yang dibuat daripada bulu anjing, baju sejuk umpamanya dibuat daripada bulu anjing, maka kalau tuan-tuan berpegang kepada mazhab Hanafi, maka itu tidak dihukum sebagai najis. Kerana dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang najis hanyalah air liur anjing sahaja, dan najis anjing itu sendiri adalah najis. Sebab dalam hadis Nabi tadi, dia hanya merujuk kepada air liur anjing. Kalaulah benda lain pada anjing itu adalah najis, sudah tentu Nabi SAW sudah menerangkan kepada kita. Itu alasan yang dipakai dalam mazhab Abu Hanifah. Berbeza dengan mazhab kita dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata, bila Nabi kata air liur itu kena basuh, itu menunjukkan bahawa air liur itu najis. Satu. Yang keduanya, kalau air liur itu najis, menunjukkan bahawa hak lain pun adalah najis. Itu yang menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan hal ini. Maka antaranya, sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok hadis-hadis yang kita baca tadi, ialah hadis satunya hadis Bukhari dan Muslim. Tadi hadis Imam Muslim. Kalau hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata, qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a. Nabi kata, idza syaribal kalb, apabila anjing tu dia minum, fi ina'i ahadikum, dalam bekas minuman kamu, maka Nabi kata ayyaghsilahu, Nabi kata kena basuh berapa kali? Sab'a marrat, maknanya 7 kali. Basuh sebanyak 7 kali. Bukan, falyaghsilhu sab'a, basuhlah 7 kali. Itu hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau berdasarkan itu, kita dapati bahawa ia dihukum sebagai najis mughallazah. Sebab apa dihukum sebagai najis mughallazah? Kerana Nabi suruh basuh 7 kali. Bila basuh 7 kali itu najis mughallazah. Basuh sekali itu adalah najis mutawassitah. Baik. Maka dengan sebab itu ia dihukum sebagai najis mughallazah di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Manakala dalam mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik, dinyatakan bahawa anjing itu sendiri adalah suci. Anjing adalah suci. Maknanya seluruh tubuh dia suci, bulu dia adalah suci, peluh anjing adalah suci,
air liur dia juga adalah suci. Itu dalam mazhab Maliki. Tetapi berlaku ikhtilaf, berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama Malikiyah berkenaan dengan hukum anjing itu sendiri. Bukan semua mazhab Malik, bukan semua ulama Malikiyah berpendapat bahawa anjing itu suci. Bukan semua. Ada juga yang berpendapat bahawa yang najis adalah air liur dia sahaja, yang lain tu tidak suci. Yang lain itu yang najis adalah air liur dia sahaja, yang lain itu adalah suci. Makna di kalangan mazhab Maliki, ulama Malikiyah berpecah kepada dua mazhab, kepada dua kumpulan. Yang pertama, dia kata bahawa seluruh anjing itu, badan dia, air liur dia, peluh dia, apa semua tu suci. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua kata air liur dia sahaja yang najis, hak lain tu semuanya adalah suci. Jadi apabila air liur anjing tadi kena kepada bekas air, maka wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Jadi kalau kita tengok macam tu tuan-tuan, maknanya dalam mazhab Maliki ada ulama Maliki yang berpendapat kalau anjing tu jilat kita tak payah basuh apa-apa. Kita tak payah basuh apa-apa. Sebab apa? Kalau kita mengaji hari itu, kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah sebut bahawa perintah Nabi itu bukan menunjukkan wajib. Sebahagian ulama dalam mazhab Maliki dia kata bahawa bila Nabi suruh falyaghsilhu sab'a, basuhlah bekas tu 7 kali. Bila basuh bekas 7 kali, maka ulama Maliki setengahnya berpendapat itu bukan perintah wajib, tetapi perintah yang kita panggil sebagai irsyad, makna elok basuh, tak berdosa. Perintah itu tidak menunjukkan bahawa ianya adalah najis. Tuan-tuan rasa boleh terima tak? Antara hujah yang kuat, antara hujah yang kuat di sisi mazhab Maliki apa dia? Contohnya dia kata kalau kita ada anjing, kita panggil anjing pemburu ataupun anjing yang menolong kita berburu, kan? Anjing yang tolong kita berburu. Contoh apa dia berburu? Kita tembak katalah burung, kan? Kita tembak burung ataupun ayam hutan, lepas tu ayam tu lari ataupun burung tu jatuh, anjing kita ni kejar binatang tadi dan dia gigit, dia bawa balik kepada kita. Dalam mazhab Maliki, binatang yang anjing gonggong tu tidak wajib kita basuh, tak wajib basuh. Maka disitulah hujah yang dipegang oleh ulama Maliki untuk mengatakan bahawa air liur anjing itu adalah suci dan dia bukan najis. Tapi pendapat ni kalau tuan-tuan pakai dekat Tok Bedu nyaya. Kan? Kalau tuan-tuan pakai pendapat ni, orang panggil tuan-tuan Wahabi. Sebenarnya bukan Wahabi, Maliki. Jadi kalau orang panggil tuan-tuan Wahabi, kata bukan, aku bukan Wahabi, aku Maliki. Maliki betul. Boleh tunjuk dekat dia kitab-kitab mazhab Maliki yang berpendapat bahawa memang gigitan anjing, bila anjing gigit burung tadi ataupun ayam ataupun itik yang kita tembak tu, bila dia gigit, dia bawa balik kepada kita, tak wajib basuh. Kerana di sisi ulama mazhab Maliki itu bukan dikira sebagai najis, tidak dikira sebagai najis. Dan malah tuan-tuan sekalian, malah sebahagian ulama Malikiyah dia pergi lebih jauh daripada tu. Dia pergi lebih jauh daripada tu. Apa dia? Dia kata maksud suci itu bukan sahaja anjing itu kita pegang dia, kita tak perlu basuh. Tapi dia pergi lebih jauh, iaitu anjing tu sendiri boleh dimakan. Ni orang tu berdua selera tak? Nak makan anjing. Nanti ada siapa baru belajar mazhab Maliki, dia pergi buka kedai, dia tulis anjing panggang lazat. Yang ni berat, pakai tepuk dahi. Yang ni berat tuan-tuan sekalian. Tapi tak apalah, itu sebagai perkongsian ilmu untuk pengetahuan tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan pergi ke satu negara Islam,
Tiba-tiba tuan-tuan tengok ada orang Islam pakai kopiah serban apa semua duk makan daging anjing contohnya. Duk makan daging anjing. Tuan-tuan jangan cepat kata dia buat benda haram. Jangan cepat. Cek dulu. Itu kebaikan kita mengaji. Bila kita mengaji ni kita tidak cepat buruk sangka kepada orang. Sebab apa tuan-tuan? Hak kita mengaji malam ni iaitu dalam mazhab Maliki sendiri memang ada mazhab sampai ke tahap dia kata bahawa suci itu bukan setakat pegang bulu anjing tu tidak perlu basuh, tapi sampai ke tahap makan daging anjing pun boleh. Yang ni berat. Tapi boleh makan daging anjing tu bukan kata harus makan daging anjing. Tak. Dia tetap dilarang. Tapi status larangan itu tak sampai haram. Dia panggil makruh. Dilarang dalam mazhab Maliki. Dilarang juga makan daging anjing. Sebab tu kalau kita tengok di kalangan orang Islam, boleh kata kita tak jumpa orang Islam makan daging anjing walaupun dia mazhab apa sekalipun. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Maliki yang dia kata halal tadi pun dia tidak kata harus kita makan, tapi dia kata makruh kita makan. Makruh makna larang. Kan? Kita belajar fiqh kan? Larang ni ada dua. Satu makruh, yang kedua haram. Suruh pun ada dua. Satu wajib, satu sunat. Ada lagu tu. Jadi muslimat sekalian, itu adalah satu contoh bagaimana dalam mazhab Maliki perbezaan pendapat dalam mazhab Maliki berkenaan dengan hukum kenajisan anjing. Najis ataupun tidak anjing itu. Baik. Kelompok yang ketiga ialah kelompok mazhab kita bersama-sama dengan mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri. Ini kelompok yang ketiga. Yang ni popular lah. Yang ni adalah pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur. Jumhur maknanya majority. Majority ulama berpendapat dengan pendapat yang ketiga, iaitu kebanyakannya daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni makna mazhab kebanyakan orang Islam di Saudi dan sebagainya, dan juga mazhab Zahiri. Baik, apa dia? Iaitu mereka mengatakan bahawa seluruh yang ada pada anjing itu semua itu adalah najis, dan najis itu adalah mughallazah, najis berat. Tak kira air liur dia ke, air mata dia ke, darah dia ke, peluh dia ke, daging dia ke, bulu dia ke, kulit dia ke, kuku dia ke, apa sahaja, gigi dia ke, apa sahaja yang datang daripada anjing, maka hukumnya adalah najis yang berat, najis mughallazah. Dan apa-apa binatang yang berkahwin dengan anjing tadi, kan, melahirkan anak, maka anak itu dikira sebagai anak anjing dan hukumnya dihukum sama seperti hukum seekor anjing. Baik. Apa alasan dia? Antaranya kerana dia kata kalau air liur itu pun najis, dia kata, sedangkan air liur itu adalah bahagian daripada anggota anjing tu. Air liur itu dia datang daripada anjing tersebut. Jadi kalau air liur itu adalah najis, maka anjing itu sendiri adalah najis. Dia macam yang kita bincang hari itulah. Kan kita bincang hari itu, air liur orang ni najis ke tak najis? Kan yang kita bincang hari itu. Najis ke tak najis? Kita kata tidak najis, walaupun nama dia air liur basi. Air liur basi itu pun tak najis, cuma dia kotor, dia jijik, itu sahaja. Kotor tidak semestinya najis. Dia macam air parit. Air parit kita kata dia kotor, tetapi dia tak semestinya najis. Dia kena tengok kepada keadaan. Baik, Imam Ibn Hazm, tuan-tuan sekalian, dia kata Imam Ibn Hazm dalam mazhab Zahiri, dalam kitab dia Al-Muhalla. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengaji mazhab Zahiri ini pengasas dia adalah Imam Daud Az-Zahiri. Antara teks pengajian mazhab Zahiri yang kita kata yang utama, antaranya ialah kitab Al-Muhalla. Dia kalau mazhab Syafi'i, contohnya mazhab Syafi'i, antara kitab mazhab Syafi'i yang utama antaranya adalah Al-Um. Cuma kita orang Melayu ni di Malaysia tidak popular mengaji kitab Al-Um. Tapi Al-Um adalah kitab utama dalam mazhab Syafi'i. Tapi selain daripada Al-Um, kita ada banyak lagi kitab lain dalam mazhab Syafi'i, antaranya Mughnil Muhtaj.
Itu juga kitab utama dalam mazhab Syafi'i. Mughnil Muhtaj ni pun tak ada orang kita di Malaysia yang belajar, payah nak jumpa kecuali di universiti. Mughnil Muhtaj, sebab dia kitab dalam bahasa Arab dan dia sangat payah. Dia ada matan dia dan dia ada hasyiah, dia ada syarah dia. Yang kita yang terkenal di Malaysia ini antaranya I'anatut Talibin, yang tu banyaklah, ataupun apa ni, adalah beberapa kitab yang lain dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, Imam Ibn Hazm kata apa? Dia sebut dalam kitab Al-Muhalla, dia kata bahawa najisnya anjing itu disebabkan anjing termasuk di kalangan haiwan liar, haiwan binatang buas, binatang liar yang ada taring untuk menerkam musuh dia. Anjing jenis binatang liar, dia ada taring, lepas tu dia terekam, apa kita panggil ni, mangsa dia. Nanti tuan akan kata pula, habis ustaz tu anjing ada dekat rumah orang tu, anjing liar, anjing maknanya dia bukan liar. Yang tu anjing yang telah dijinakkan. Rimau, ada tak rimau yang jinak? Ada kan? Lepas tu tuan tak nak kata rimau tu binatang liar ke ataupun apa dia, kan? Walaupun binatang tu mungkin dia jinak sebab dia telah dilatih, dia duduk dalam rumah orang dan sebagainya, dia sayang dekat tuan dia, walaupun dia jinak, tapi kita masih mengatakan bahawa harimau adalah binatang buas. Mana dia bila-bila masa dia boleh jadi buas. Sama juga dengan anjing. Anjing walaupun dia binatang yang jinak, duduk dalam rumah orang, tapi bila-bila masa dia boleh terkam kepada ahli keluarga dan sebagainya. Maka dia kata, Imam Ibn Hazm kata bahawa dengan sebab dia bertaring, dia ada taring dan dia guna taring dia untuk makan mangsa dia, maka dia termasuk dalam nas yang melarang kita makan binatang yang bertaring. Tapi taring dia guna untuk makan. Musang boleh makan ke tak boleh makan? Musang. Ni saya sebut musang ni, tuan-tuan dalam kepala ni nampak musang ke nampak serigala? Lagi saya sebut musang, tuan-tuan nampak benda lain. Musang ni boleh makan ke tak boleh makan? Dalam hadis musang tu boleh makan. Baik, sebab apa? Sebab dia binatang yang, kalau tuan-tuan tengok musang, dia kecil, kan? Tapi sebelum saya cerita lebih lanjut, musang ni dia ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Ada hak kecil, ada hak besar. Ada yang besar. Dan dia ada banyak jenis. Ada musang hak jenis makan buah, ada jenis musang hak makan ayam, hak makan itik orang, hak makan burung, macam-macam. Baik. Tapi dalam hadis dia sebut bahawa musang ni halal dimakan. Dia adalah binatang yang pemalu, yang penakut. Dan dia tak guna taring dia untuk makan binatang. Tapi ada perbahasan di kalangan para ulama tentang jenis-jenis musang. Cuma pendapat yang dipilih, pendapat yang rajih, mengatakan secara umumnya musang tu harus dimakan. Sekarang tuan-tuan selera ke tak selera nak makan musang? Saya tuan-tuan tak payah musang lah, arnab pun saya tak selera dah. Saya pernah, kan dulu kan tuan-tuan ingat dah, orang duduk cuba perkenalkan burger arnab kan. Saya tak ada selera tuan-tuan. Tak ada selera. Saya beli untuk anak saya kata boleh lah try, sedap ke tak sedap. Budak dia makan je. Saya duduk try satu, gigit sekali pakai hilang tu. Tak ada selera tu. Lepas tu duduk terbayang, apa ni macam kucing. Kan duduk terbayang macam kucing, duduk terbayang arnab duduk melompat, dia memang tak boleh makan. Jadi musang, kalau tuan-tuan tengok kepada fiqh, jawapannya tuan-tuan boleh makan kalau tuan-tuan selera. Tapi saya percaya kita orang Melayu ni kalau tengok musang memang tak selera lah. Satu lagi, sebahagian ulama mengharamkan musang yang menggunakan taring untuk makan
mangsa dia. Sebab musang ni dia ada banyak jenis. Jadi kalau tuan-tuan nak makan, katalah tuan-tuan nak try makan musang, hak eloknya tuan-tuan makan musang hak jenis dia tak terekam kepada mangsa dia. Kalau hak jenis terekam kat mangsa, dekat ayam dia kejar, dia hambat itik apa semua tu, kalau boleh kita elaklah makan musang hak jenis macam tu, sebab bimbang masuk di kalangan binatang yang dimaksudkan dalam hadis, yang bertaring, binatang yang kejar mangsa dia dengan menggunakan taring. Dengan sebab musang ni dia ada banyak jenis, kalau tuan-tuan nak makan, tuan-tuan cari musang hak jenis penakut, hak jenis makan buah, hak jenis tidak hambat mangsa dia. Tapi secara umumnya para ulama setuju bahawa musang termasuk di kalangan binatang yang harus dimakan. Lepas ni ada orang nak berniaga burger musang. Tengoklah laku kata laku, saya rasa berniaga sebulan lepas tu tutup. Tak ada orang pergi beli. Nah, musang ni kata tuan-tuan tengok, saya tak ada selera kan. Tak apalah, yang bab selera tu cerita lain, tapi hukum dia adalah harus. Baik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya ialah ada hadis Imam Muslim. Ada hadis Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhinabin minas siba', dia kata fa'akluhu haramun. Dia kata bahawa semua jenis binatang yang ada taring dari jenis binatang buas, maka haram hukum dia untuk dimakan. Haram hukum dia untuk dimakan. Termasuk ada tambahan, semua yang ada cakar, semua yang ada cakar, semua yang ada kuku, yang guna kuku dia untuk makan mangsa dia, maka hukum dia adalah haram. Maka itu antara dalil untuk menunjukkan bahawa anjing haram dimakan mengikut kitab Al-Muhalla yang dikarang oleh Imam Ibn Hazm. Jadi kalau tuan-tuan tengok anjing ni boleh makan ke tak boleh makan, kita tengok hanya sikit sahaja ulama yang kata boleh, itu pun hanya sebahagian kecil dalam mazhab Maliki. Jadi kita cerita ni sekadar untuk pengetahuan sahajalah, bukannya saya nak galakkan tuan-tuan makan anjing, jangan salah faham pula. Kaki lagi tuan-tuan mengaji dengan saya, tuan-tuan pergi cari anjing Cina mana sebelah rumah, pergi tangkap, pergi sembelih, nyai saya tuan-tuan. Sikit lagi pejabat agama mari tangkap, sekat kita mengaji payah. Cuma kita cerita ni sebagai pengetahuan, supaya kita tidak cepat mengkafirkan, tidak cepat menyesatkan orang. Bila kita tahu benda ni, mana kalau kita tengok ada orang Islam daripada negara lain, dia kata anjing tu halal, kita pun dah tahu dah. Kata aku dah mengaji dah hari tu, memang ada ulama Malikiyah yang berpendapat bahawa anjing itu adalah bukan sahaja suci, tetapi halal untuk dimakan. Baik. Pada satu ketika tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah satu kaum, dan Nabi hadir dalam rumah tersebut. Dia orang hidang makanan kepada Nabi. Lepas tu kaum puak lain pula ajak Nabi pergi rumah dia orang pula. Tiba-tiba Nabi tak pergi rumah tu. Kan? Katalah kita di Tok Bedu, kita ajak Nabi datang dekat Tok Bedu. Tiba-tiba orang belah, katalah Kampung Selamat, jemput pula Nabi. Nabi tak mau pergi. Maksud dia macam tu. Satu puak ajak Nabi, Nabi pergi makan. Tiba-tiba satu puak lain pula ajak Nabi, Nabi tak pergi. Itu cerita dia. Jadi orang pun tanyalah kenapa undangan yang pertama tu Nabi penuhi, Nabi pergi. Kenapa undangan yang kedua tu, jemputan yang kedua tu Nabi tak pergi? Dia orang nak tahu sebab apa Nabi tak pergi kepada jemputan yang kedua. Nabi kata di rumah yang kedua tu ada anjing. Rumah yang kedua ada anjing. Sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu tidak najis. Ini disebut oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dia, dan juga Ad-Darqutni. Jadi tuan-tuan sekalian, ini maknanya apa? Maknanya rumah yang ada anjing ni, kita kalau kita nak ikut sunnah Nabi-nya, jangan makan di rumah yang ada anjing. Jadi rumah siapa ada anjing? Rumah siapa ada anjing? Rumah orang Melayu Tok Bedu tak ada anjing kan? Rumah orang Melayu tak ada anjing. Rumah Cina kan? Ada rumah India, Hindu yang ada anjing. Tapi nak makan juga bukan haram. Tidak haram, boleh makan. Tetapi kalau tuan betul-betul nak ikut sunnah, mana rumah yang ada anjing tu jangan pergi makan.
Hikmahnya apa? Kerana rumah yang ada anjing ni dari segi kebersihan dia tidak terjamin. Tidak terjamin. Kita tak mau ada pencemaran apa, kita tak mau. Masa saya bekerja di rumah orang Inggeris, masa di England, tuan-tuan sekalian, memang kita tengok bila ada anjing je masalah. Rasa saya pernah cerita dekat tuan-tuan dalam pengajian kita yang dulu, bahawa rumah sewa, kan, rumah sewa dia tulis itu pets are not allowed. Dia kata pets are not allowed, maknanya binatang peliharaan tidak dibenarkan. Jadi saya pun tanya, apa maksud pets are not allowed? Sedangkan anak saya, dia ada pelihara arnab 2 ekor, sepasang arnab. Jadi adakah arnab yang anak saya pelihara ni, dengan sebab ada arnab kami tak boleh sewa rumah engkau? Kita tanyalah dekat ejen rumah tu. Ejen tu kata biasanya kalau landlord, kalau tuan rumah dia letak pets are not allowed, dia kata biasanya merujuk kepada anjing. Kita pun pelik, kenapa merujuk kepada anjing pula, sedangkan orang putih memang dia suka anjing, kan? Saya pun tanya dia, pasal apa tak boleh anjing, sedangkan aku tengok ramai kawan-kawan kamu, jiran kita apa semua ada anjing. Orang putih memang ada anjing, orang Islam saja yang tak mau kepada anjing. Dia kata dia kata, saya kata apa dia? you know apa dia, kan? Dia kata nombor 1, dia kata kebersihan, kan? Nombor 1 kebersihan, nombor 2 dia kata bau. Rumah yang ada anjing bau dia tak elok. Mana nombor 1 kebersihan, nombor 2 bau. Ni hak Nabi tak pergi makan tu, maknanya orang putih yang kafir ni pun tuan-tuan, dia mengakui bahawa rumah yang ada anjing dia ada masalah dari segi hygiene, dari segi kebersihan ada masalah. Jadi benda hak Nabi tunjuk kat kita ni elok dah, cantik dah. Tuan-tuan sekalian, saya ada kawan orang putih juga, saya tanya dia, betul ke setengah orang putih dia tak mau ada anjing dalam rumah? Dia kata betul. Saya tanya dia sebab apa? Dia kata sebab anjing ni bulu dia tu, bulu dia, kan, bulu dia atas sofa, atas kapet apa semua, bulu dia tu banyak. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan selera tak makan mi ke sup ke, tiba-tiba tengok dalam mi ke sup tu ada bulu hidung orang. Dah maaf lah, kan? Saya katalah bulu hidung, bulu apa kita tak tahu, tapi nampak macam bulu hidung. Dah panjang tu je bulu apa? Apa ni, misai. Misai, okey, misai. Tapi tengok dia masuk perempuan, misai kot mana? Janggut panjang lagi. Panjang tu. Bulu hidung. Ambil kata bulu apa? Nak? Selera tak makan? Oh, hilang selera tu. Letak kat tepi. Hak tadi semangat nak makan apa, tom yam ke apa, sup tulang apa, habis selera, pakai hilang lagu tu. Siap gaduh lagi dengan tokek. Kan? Siap gaduh dengan tokek. Jadi rumah yang ada anjing, tiba-tiba ada bulu-bulu apa kita pun tak tahu. Bulu anjing ni ada hak hitam, ada hak perang. Patut orang putih pula tahulah, orang putih bulu dia pun perang juga. Rambut dia perang, kan? Janggut dia pun perang, orang putih. Patut kita nak kata bulu apa ni? Bulu anjing ke bulu tuan anjing? Tak tahu. Jadi hilang selera. Jadi hygiene dari segi kebersihan tak ada. Maka benda yang Nabi ajar kepada kita, rumah yang ada anjing, Nabi tak pergi. Nabi tak pergi makan. Jadi kita pun sebagai orang Islam, satu, nak ikut sunnah Nabi. Yang keduanya, memang dari segi dunia pun, dari segi kebersihan pun tak elok kita pergi makan rumah yang ada binatang hak nama dia anjing ni. Jadi itu antara benda hak Nabi ajar kepada kita. Yang kemudiannya, muslimin muslimat sekalian, daging anjing ni halal atau haram? Kan? Yang kita cerita tadi, dalam mazhab Maliki ada 2, kan? Yang kita cerita tadi. Satu, dia kata haram. Ini pendapat jumhur, hampir-hampir ijma'. Cuma ada segelintir yang kata tidak haram. Satu yang kata haram. Yang kedua dia kata halal, tapi halal yang macam mana? Baik. Maka muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang kita cerita tadi, jumhur kata, jumhur termasuk 4 mazhab tadi, mana Maliki pun terbahagi kepada 2 yang kita cerita tadi, 3 mazhab lain dan juga mazhab Zahiri, semua
mengatakan bahawa anjing adalah haram untuk kita makan. Baik. Atas alasan hadis Imam Muslim yang kita baca tadi, iaitu binatang buas yang ada taring, binatang buas yang guna kuku dia, itu hukumnya adalah haram untuk dimakan. Baik. Kemudian kita tengok Imam Ibn Hazm kata apa? Dia kata bahawa dalam kitab Muhalla dia, anjing tu najis dan haram daging dia. Dalam mazhab Zahiri, anjing tu sendiri najis. Pegang anjing wajib basuh. Lepas tu haram pula kita makan. Baik. Maka dia kata, muslimin muslimat sekalian, dia kata bahawa apa? Apa dalil Imam Ibn Hazm? Dia kata bahawa masalahnya ialah, dia kata tidak dihalalkan memakan kotoran manusia, kotoran haiwan, dan diharamkan anjing. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Hazm. Maksudnya apa? Diharamkan kita makan najis manusia, air kencing manusia, kan? Diharamkan kepada kita makan air kencing binatang dan juga najis binatang. Nanti tuan-tuan tanya saya pula, ada ke orang nak makan najis binatang? Kan? Ada ke orang nak makan najis binatang? Jawapan dia ada. Kan? Hadis uraniyin, kan? Yang kita mengaji tu kan, puak-puak uraniyun tu. Kan? Cerita yang macam mana puak uraniyun, satu riwayat kata 8 orang. Nah, dia sakit pada perut. Lepas tu dia pergi jumpa Nabi, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sakit, maka Nabi pun ambil air susu campur dengan sedikit kencing unta. Sedikit daripada air kencing unta bagi dia orang minum. Itu sebagai ubat. Dan perbuatan Nabi yang bagi susu yang dicampur dengan sedikit air kencing unta itu menjadi kontroversi di kalangan para ulama, sebab sebahagian ulama kata itu menjadi dalil bahawa air kencing unta itu adalah harus ataupun halal untuk kita minum. Tapi majoriti ulama mengatakan bahawa bukan, itu bukan dalil menunjukkan bahawa ianya harus ataupun halal dimakan, tapi ia adalah satu dalil yang menunjukkan bahawa kalau terpaksa, benda hak najis pun boleh dijadikan sebagai ubat. Contoh ginilah kan, ada satu makcik, dia telefon saya, dia nak kena operate jantung dia. Nak kena operate jantung dia. Dia kata, dia telefon saya, Ustaz, saya ni dalam beberapa jam lagi akan masuk dalam OT tu, operation theatre, kan, bilik pembedahan. Saya kata, tak apalah makcik, sabar apa semua, yakin kepada Allah Ta'ala, insya-Allah makcik sembuh. Dia kata, ya terima kasih Ustaz. Dia kata, tapi makcik telefon ni sebab makcik nak tanya sikit. Dia kata, saya kata, apa dia? Dia kata, doktor tu yang akan buat pembedahan, dia bagi tahu dekat makcik, dia kata ubat yang dia akan cucuk sat lagi, dia kata ubat tu sebahagian daripada kandungan ubat tu dia buat daripada babi. Dibuat daripada babi. Jadi itulah makcik nak tanya Ustaz, macam mana hukum dia? Saya pun tanya makcik tu, apa masalahnya makcik? Dah benda kita terpaksa, saya kata kan, benda terpaksa. Kita pun nak selamat nyawa kita. Dia kata, taklah Ustaz, dah kita pergi semayang kan, takut-takutlah masa pergi semayang dah babi ada dalam tubuh, tak sah semayang. Saya kata, tak makcik, hukum agama dia tak kira macam tu. Dia tak kira najis hak ada dalam badan, dia tak kira. Kalau nak kira najis hak ada dalam badan, tuan-tuan, dalam perut tuan-tuan ada apa? Ada ada najis kan? Najis dalam perut kita tu macam-macam jenis ada. Hak pejal pun ada, tak, hak cair pun ada. Sah tak sembahyang? Sah tak? Sah. Apa tak sah pula? Ke tak sah? Siapa yang duk tahan dia niat habis sembahyang dia nak berlari pergi bilik ayak kan? Mana dalam perut dia memang bila-bila masa akan keluar benda tu. Tapi masa dia sembahyang sah tak? Sah. Cuma makruh lah tahan nak buang air itu saja, tapi sah. Sama juga walaupun ada orang cucuk ubat dalam tubuh kita untuk operation ke, untuk apa ke, dan ubat tu benda yang haram, benda najis daripada babi ke apa, dia duduk dalam badan kita, itu tidak dikira sebagai memberi kesan, tidak memberi kesan kepada ibadat yang kita lakukan. Apatah lagi
kerana dalam keadaan darurat, dalam keadaan kita terpaksa. Baik. Jadi dengan sebab itu majoriti ulama mengatakan bahawa peristiwa Uraniyun itu, puak Uraniyun yang diberi minum air sedikit air kencing unta itu dihukum sebagai, bukan menunjukkan bahawa air kencing unta itu sebagai suci, tetapi ia menunjukkan bahawa benda yang najis boleh dijadikan sebagai ubat. Tetapi ada juga ulama yang buat kesimpulan bahawa air kencing unta adalah suci berdasarkan hadis itu. Tak apalah, itu perkara yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, mazhab Maliki dia kata apa? Dalam mazhab Maliki dia kata bahawa majority, dia kata majority mengharamkan. Mana mazhab Maliki sendiri majoriti menunjukkan bahawa haram makan anjing. Cuma sebahagian sahaja daripada mazhab Maliki, ulama-ulama Malikiyah yang berpendapat boleh, tapi bukan boleh secara mutlak, tapi boleh tu dalam arti kata makruh. Dalam arti kata makruh. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama dia kata haram, najis, tak boleh makan. Yang kedua dia kata makruh. Baik, kenapa makruh? Kenapa makruh? Sebabnya dia kata bahawa dalam surah Al-An'am 145 Allah Ta'ala menyebut qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menemui daripada apa yang telah diwahyukan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali itu bangkai, darah yang mengalir banyak dan juga daging babi. Ayat ni kata hak haramnya apa dia? Bangkai. Ayat ni kata bangkai. Yang kedua, darah yang mengalir banyak. Yang ketiga, daging babi. Jadi dia kata apa? Dia kata bahawa kenapa ayat tu tak sebut daging anjing? Kenapa hadis tu, ayat Quran ni dia tak sebut daging anjing? Maka itu menunjukkan bahawa tidak haram makan daging anjing di sisi sebahagian daripada ulama mazhab Maliki. Baik. Itu cara mereka mengambil dalil, tuan-tuan sekalian. Jadi majoriti ulama menganggap bahawa memang tidak ada ayat yang mengharamkan daging anjing. Betul? Tuan-tuan cari dalam Quran, ada ayat Quran yang Quran sebut dengan jelas haram makan daging anjing. Ada tak? Tak ada. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran haram makan daging anjing. Tetapi haramnya daging anjing tu sebab dia termasuk dalam termasuk dalam larangan. Termasuk dalam larangan yang ada dalam hadis berkenaan. Maknanya binatang yang buas, yang ada taring, yang guna taring dia untuk menangkap dan makan mangsa dia, dan juga termasuk dalam golongan yang kita kata dia guna kuku dia untuk tangkap mangsa dia. Baik. Tapi muslimin muslimat sekalian, walaupun ada hadis yang kata anjing tu termasuk di dalam larangan dimakan kerana ada taring, tapi Imam Malik kata hadis itu bukan menunjukkan pengharaman. Hadis itu tidak menunjukkan pengharaman. Jadi dia kata itu menunjukkan bahawa dia adalah dilarang pada tahap makruh. Kita pun pening. Macam mana Imam Malik? Macam mana Imam Malik boleh buat kesimpulan lagu ni? Kita kata gitu sebab kita tak try makan anjing lagi. Kok sedap mana tahu. Tapi adalah selamat untuk kita berpegang kepada mazhab jumhur, kan? Adalah selamat untuk kita berpegang kepada mazhab jumhur. Pendapat-pendapat yang agak ganjil, yang agak pelik ni, kalau kita tak pakai pun tak rugi, tuan-tuan. Ke tuan-tuan rasa rugi sebab tak boleh makan daging anjing? Tak rugi tak?
mujur tak makan. Mujur tak makan. Tambah pula kalau hanya segelintir, hanya kecil sahaja bilangan ulama yang mengharuskan makan daging anjing. Kita tak rasa rugi apa pun kerana hampir ijma'. Majoriti ulama tu hampir ijma' mengatakan haram makan daging anjing. Tapi disebut bahawa majoriti ulama Maliki dia kata haram. Sebab dia kata apa? Sebab pendapat makruh tu tidak rajih di sisi ulama Maliki, tidak rajih. Dan ini disebut dalam banyak kitab-kitab mazhab Maliki. Antaranya Imam As-Sawi dia sebut dalam kitab dia Bulghatus Salik, dia kata apa? Dia kata bahawa ahli Madinah, mana ulama-ulama Malikiyah meriwayatkan bahawa Imam Malik mengharamkan semua binatang yang menerkam mangsanya seperti singa, serigala dan anjing. Maknanya di kalangan ulama Malikiyah, ada ulama Malikiyah kata, Imam Malik pun kata anjing tu adalah haram. Maknanya ini menunjukkan bahawa ada dua riwayat, ada dua riwayat yang menceritakan tentang pendapat Imam Malik berkenaan boleh atau tidak boleh makan daging anjing. Baik. Maknanya dia kata bahawa dalam pendapat Imam Malik tentang anjing ada dua. Satu kata makruh, satu kata haram. Tapi Ibnu Abdul Ba dia kata yang rajih dalam mazhab Malik hukumnya adalah haram. Manakala ulama yang lain kata tidak ada satu pun daripada ulama Maliki yang mengatakan boleh makan daging anjing. Qala Al-Hattab, satu ulama mazhab Maliki nama dia Al-Hattab, dia kata apa? Walam ara fil mazhabi man naqala ibahata akl kilab. Dia kata bahawa dia tak nampaklah, dia berpendapat dia tak menemui satu pun ulama Maliki yang kata boleh makan daging anjing. Jadi itu antara apa yang kita sebut sebagai perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan boleh ataupun tidak kita makan daging anjing. Benda-benda macam ni muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang ada orang dia timbulkan benda ni saja-saja pasal apa? Kadang-kadang dia saja nak create kontroversi. Padahal pada pendapat tu sangat-sangat ganjil. Pendapat tu sangat-sangat pelik. Tapi tujuan kita sebut pada malam ni tuan-tuan sekalian bertujuan untuk apa yang kita panggil sebagai belajar, supaya bila kalau ada orang timbulkan isu ni kita boleh jawab. Kita dah tahu tentang hal ini. Baik, untuk setakat tu tuan-tuan ada sebarang soalan tak berkenaan dengan apa yang kita mengaji pada malam ini? Ya. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu pasal kopi luwak ni. Ada saya pun tak tahulah nak cerita yang tu. Wallahu a'lam. Apa dia? Tolong selamatkan. Aha. Wallahu alam. Saya sendiri saya tak tahu cerita sebenar apa ni si hamba Allah tu. Saya tak berapa pasti. Cuma dalam cerita yang macam tu dia timbul sekurang-kurangnya dua isu lah. Yang pertama, dia pelihara anjing tu sebagai binatang peliharaan. Duduk dalam rumah dia kasih kat binatang tu sebagai binatang peliharaan. Yang kedua, dia mungkin nak selamatkan anjing tu sebab anjing tu terbiar apa semua, maka dia buat satu tempat untuk anjing tu hidup. Kalau dia ambil langkah yang kedua tu, maknanya dia jumpa anjing yang terbiar, dia selamatkan anjing tu, dia buat anjing tu satu tempat supaya anjing tu boleh diberi makan dan sebagainya, dia tak termasuk dalam larangan Nabi tu. Tapi kalau dia ambil anjing tu, dia
jadikan anjing itu sebagai binatang peliharaan, duduk dalam rumah dia sekali apa semua, maka dia termasuk dalam hadis itu, yang mana kalau ada pahala besar bukit Uhud pun dia akan kurang. Jadi sebab itu para ulama seperti Utsaimin kalau saya tak silap, dia mengambil pendekatan bahawa hadis yang menunjukkan kurangnya pahala itu menunjukkan bahawa dia bukan makruh dan dia bukan harus, tapi dia menunjukkan haram. Sebab tak ada perbuatan yang boleh mengurangkan pahala kecuali benda tu haram. Jadi kalau kita ambil pendekatan itu, maka si hamba Allah tadi dia berkemungkinan masuk salah satu daripada dua keadaan. Tapi kita mendoakan, kita sebagai orang Islam, kita berbaik sangka, mudah-mudahan dia termasuk dalam golongan yang kedua lah. Maknanya dia nak selamatkan anjing tu, dia letak satu tempat supaya anjing tu boleh makan, minum dan sebagainya, dan mudah-mudahan dia termasuk dalam hadis yang kata pelacur pun masuk syurga kerana bagi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi kita berharap dia tidak termasuk dalam golongan yang yang disebut sebagai sehingga mengurangkan pahala amalan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Bela anjing untuk jaga kebun, yang tu tak ada masalah. Yang tu memang disebut dalam hadis untuk berburu dan sebagainya. Yang tu sepakat di kalangan para ulama tentang harus. Cuma yang jadi isu pada zaman sekarang. Isu zaman sekarang sebab apa? Sebab sekarang ni kita ada pilihan. Adakah kelonggaran itu masih lagi ada? Maksudnya macam ni. Katalah rumah kita ada masalah ancaman daripada kita kata orang jahat lah, ada orang jahat. Kita selain daripada anjing, kita ada satu lagi pilihan, kita guna alam, kan? Kita guna alam dengan jeriji besi dan sebagainya. Maka bila kita ada pilihan macam tu, sebahagiannya mengatakan bahawa adalah afdal untuk kita mengelak daripada memelihara anjing sebab kita ada pilihan lain. Tapi sebahagian yang lain kata oleh kerana ada nas yang menunjukkan bahawa bolehnya pelihara anjing untuk menjaga harta benda kita, termasuk menjaga nyawa kita, maka dia kekal sampai sekarang. Kelonggaran itu, kemudahan yang diberikan oleh Islam. Ya, wallahu alam. Cuma kalau pendapat peribadi saya, oleh kerana hadis-hadis yang ada menunjukkan bahawa malaikat menjauhkan dirinya daripada tempat yang ada anjing, sebahagian ulama kata itu adalah dalil yang menunjukkan bahawa jauhnya rahmat daripada tempat yang ada anjing. Maka dalam keadaan macam tu, sebagai langkah ihtiyat, langkah berhati-hati, precaution, adalah lebih baik bila ada option, ada pilihan, kita memilih untuk pasang alam, grill besi dan sebagainya berbanding daripada jaga anjing. Jaga anjing ni pula tuan-tuan pun tahu, satu masalah kebersihan tadilah, masalah najis dia, bulu dia dan sebagainya. Yang kedua makanan apa semua yang kita terpaksa banyak masalah. Dan ada di kalangan kenalan-kenalan kita pun yang pelihara anjing, dia kata memang belanja dia besar, terutamanya anjing yang terlatih dalam bab menjaga keselamatan harta benda. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Tak ada dah. Jadi muslim yang muslimat sekalian, kalau tak ada, saya rasa saya nak berhenti setakat itu. Sebenarnya ada satu yang lain tu tak apalah, yang kita tinggal. Jadi pada kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.